Sejak operasi mencari dan menyelamat MH370 bermula, orang yang paling sibuk sudah pastilah wartawan. Betul. Yang cuba memberikan laporan terbaik untuk organisasi masing-masing. Betul, Zarul. Dan apapun, saudara, malah sejak awal pusat media ditubuhkan di Hotel Sama-Sama dan Everly, kita lihat pelbagai media asing dan juga media tempatan memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat. Dan apapun, saudara, turut bersama-sama kita di studio pada ini merupakan Ketua Pengarah Penerangan iaitu Datuk Ibrahim Abdul Rahman. Baik, Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi datang hadir ke studio kami pada hari ini, Datuk. Terima kasih menjemput saya. Baik, Datuk, menyentuh berkenaan dengan fungsi bagi Jabatan Penerangan sini dalam membantu operasi media di Pusat Media KLIA. Jadi mungkin Datuk dapat kongsikan bersama dengan penonton pada hari ini. Ya, fungsi pertama kita Jabatan Penerangan adalah untuk kita menubuhkan pusat media di mana sesuatu bencana itu berlaku ataupun di lokasi-lokasi yang ditetapkan seperti mana arahan Majlis Keselamatan Negara. Jadi dalam hal ini jabatan antara jabatan yang pertama kita menubuhkan pada 8 bulan itu pusat media dan telah ditetapkan di Hotel Sama-Sama di KLIA, dan di samping itu kemudiannya barulah dibuka satu lagi pusat media di mana ahli keluarga mangsa yang terlibat itu ditempatkan di situ. Kita juga menubuhkan pusat media untuk membuat kawalan media. Dan di Hotel Sama-Sama itu peranan kita membantu pertamanya dari segi menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur kepada untuk wartawan, memudahkan membuat secara langsung umpamanya. Jadi kita pun menyediakan kemudahan wifi, broadband dan sebagainya. Selain daripada itu perkara-perkara logistik lah bagi makan minum wartawan, keperluan-keperluan kursi meja, bilik dan sebagainya. Selain daripada kita mengendalikan pusat media seperti mana yang kita telah lihat sebentar tadi, setiap hari dikendalikan oleh Jabatan Penerangan. Saudara Jagjeet Singh, pegawai penerangan yang ditugaskan itu hari-hari untuk membantu wartawan untuk memberikan soalan-soalan kepada jurucakap yang ada pada hari itu. Jadi dalam konteks inilah kita banyak membantu wartawan. Selain daripada itu, kita juga memantau laporan-laporan media yang dipaparkan di seluruh negara. Dan dalam masa hari pertama dan juga hari kedua, kita memantau seluruh dunia. Ada lebih kurang 30,000 headlines. 30,000 kebanyakan berita utama dalam kebanyakan media di dunia, khususnya pada hari Ahad itu ialah berkaitan dengan peristiwa ini. Jadi dan selepas itulah maka laporan-laporan berterusan sehinggalah kepada hari ini, hari ke-7, dan kita masih memantau. Selain itu, di dalam internet juga, di dalam media cyber juga kita memantau apakah isu-isu yang diutarakan dan bagaimana perkara-perkara ini kita mana yang boleh diperbetulkan, kita perbetulkan. Jadi memastikan bahawa pusat media ini kita wujudkan untuk menimbulkan keyakinan kepada masyarakat akan pentingnya maklumat yang sahih. So maklumat yang sahih dan tepat itu hanya datang daripada pusat media ini, sama ada daripada pihak-pihak yang memberikan sidang media itu. Jadi yang lain-lain itu lazimnya akan banyak bersifat spekulasi. Media seperti biasalah akan mencari angle masing-masing untuk mensensasikan berita yang tidak semestinya mensensasikan. Ada juga mengambil pendekatan sedemikian, tetapi mencari angle-angle untuk menjual akhbar masing-masing dengan berita-berita tertentu. Mungkin itu membual dengan pakar-pakar umpamanya. Baik, Datuk, itu nanti kita akan tanya secara mendalam lebih lagi. Dan sebelum itu, Datuk, itu antara kepentingan fungsi media, pusat media yang berada di KLIA. Datuk, berapa mungkin kita boleh kongsikan berapa jumlah media mengikut pecahan di Hotel Sama-Sama dan Hotel Everly? Mungkin kita boleh kongsikan di sini. Di pusat media kita meminta semua media yang berada di sana untuk mendaftar dengan kita. Dan setakat ini kita telah pun mendaftar 142 agensi media dari seluruh dunia yang datang, dan dari agensi media tempatan kita sebanyak 43 agensi, dan daripada agensi luar negara ni, media asing ni yang datang ke Kuala Lumpur ke pusat media ni sebanyak 99 agensi. Dan yang terbaru datang semalam daripada TV2 Denmark dan juga ZDF daripada Germany yang baru sampai semalam untuk membuatkan liputan. Dan keseluruhan tenaga wartawan, jurugambar dan juga yang berada di sini ialah sebanyak 302 orang. Baik, Datuk, menyentuh berkenaan dengan aspek media memperlihatkan lebih pada 142 agensi dan bukan satu tugas yang cukup mudah untuk pihak penerangan sendiri dalam mengendalikan sebenarnya. Jadi bagaimana Datuk melihat dari segi aspek kerjasama antara media antarabangsa dan juga media tempatan ini sendiri?
Dalam interaksi kita dengan semua pihak media dan saya dapati mereka memberikan kerjasama yang cukup baik. Terutamanya dari segi mengikut peraturan-peraturan yang kita telah tetapkan. Umpamanya walaupun peringkat awal dahulu sedikit kecelaruan sedikitlah lazimlah di peringkat awal itu, tetapi kita telah berjaya menormaliskan terutama sewaktu sidang media, soalan-soalan yang ditanyakan dikendalikan dengan baik, diberikan peluang pada media tempatan dahulu dan sebelum itu diberi peluang pada media asing. Jadi masing-masing mempunyai kerjasama, understanding yang penting untuk mendapatkan berita masing-masing dan juga mendapatkan maklumat yang terbaik dan juga paling sahih lagi. Jadi dalam konteks ini perkongsian maklumat sesama media juga berlaku dan di peranan kita juga akhirnya transkripsi sidang media itu kita keluarkan kepada semua pihak media sejam atau 2 jam selepas diadakan pusat media ada visi itu. Baik, itu antara hubungan di antara media tempatan dan juga media antarabangsa dan ada. Dan kalau kita lihat media antarabangsa ini juga mensensasikan laporan berita kita, bahkan kalau kita lihat ada laporan berita daripada luar negara, agensi-agensi yang begitu terkemuka di dunia membuat spekulasi dan membuat andaian yang begitu menggerunkan kita sendiri. Bagaimana Dato'? Itu lazim menjadi media untuk menarik penonton. Mereka mempunyai perspektif tertentu, mengambil maklumat daripada pihak-pihak tertentu, pihak luar yang kononnya pakar dan sebagainya. Tapi itu adalah kebebasan yang diberi pada mereka untuk. Cumanya sekarang ini sama ada maklumat itu sahih ataupun bersifat spekulasi ataupun diada-adakan, sensasi. Jadi kita rasakan ini harus merujuk pada sebagai etika kewartawanan, mesti maklumat yang sahih dipaparkan. Menyentuh berkaitan dengan sahih atau tidak ni sebenarnya saudara, kesemua kenyataan atau dakwaan kononnya terlibat dalam pesawat terbang rendah ataupun terlibat pesawat jatuh, juga terlihat pesawat terbakar dan juga pelbagai dakwaan yang dilontarkan selama ini adalah disiasat oleh pihak yang terlibat dengan secara lebih mendalam pastinya. Dan Baik, saudara, masih lagi bersama dengan kita dalam segmen edisi khas pada hari ini berkenaan dengan MH370, iaitu Ketua Pengarah Penerangan, iaitu Datuk Ibrahim Abdul Rahman. Baik, Datuk, menyentuh berkenaan dengan aspek bahan berita sahih ataupun tidak sahih itu, Datuk. Bagaimana pihak penerangan sendiri memainkan peranan dalam menapis bahan berita yang dikeluarkan oleh media asing itu sendiri? Kita tidak ada cara untuk menapis kerana banyak event ataupun banyak ini disiarkan secara langsung dan bukan niat kita untuk menapis apa-apa maklumat, tapi yang lebih penting pada kita pusat media melalui jurucakap yang telah pun dilantik itu mengutarakan maklumat yang sahih dan juga sebenar dan juga menyiasat apa jua clue ataupun lead yang telah diutarakan oleh pelbagai pihak. So dalam konteks ini bagi pihak kami ini kita memastikan bahawa apa jua yang diutarakan dalam suatu sidang media itu
diberikan liputan dan juga maklumat itu akhirnya kita transkripkan secara lebih terperinci supaya tidak ada timbul kemudiannya salah faham dan juga fakta dan sebagainya, untuk media merujuk semula transkrip tersebut dan mereka menjadikan ini. Dan dalam aspek kita untuk mengawal siaran itu memang tidak boleh. Ini dalam konteks ini masing-masing mempunyai keupayaan masing-masing untuk memaparkan apa jua angle yang mereka fikirkan sesuai. Masalah yang timbul di sini Murni dan juga Datuk, apabila masyarakat kita sendiri begitu taksub dengan laporan-laporan yang diberikan oleh mereka ini dari agensi luar negara yang sememangnya terkenal itu sendiri, Datuk. Itu sebenarnya mendatangkan masalah sebenarnya. Dalam hal ini saya mendapati bahawa di peristiwa ini media arus perdana menjadi rujukan utama dalam mencari maklumat yang benar dan sahih. Ini dalam konteks ini saya dimaklumkan RTM mendapat share yang agak besar, ini 55% paling tinggi share audience bagi dalam tempoh-tempoh tentu. Ini berbanding dengan kalau dulu dikatakan media sosial menjadi punca utama, tetapi tidak di mana banyak program-program yang dibuat secara langsung seperti sama ada di RTM, di Bernama TV dan juga di Ayawani. Masyarakat melihat mainstream media dan juga akhbar-akhbar utama ini sebagai punca berita yang memaparkan perkara-perkara yang sahih berbanding dengan perkara-perkara sensasi, perkara-perkara spekulasi dan malah tomahan yang banyak dipaparkan dalam dunia cyber, khusus di Twitter dan sebagainya. Baik, Datuk. Menyentuh berkenaan dengan media yang telah pun dipaparkan ini dari segi aspek secara langsungnya, telah pun kita siarkan secara langsung setiap kali sudah media diadakan, tapi masih lagi muncul spekulasi yang menyatakan kita menyembunyikan bahan ataupun laporan berita, seolah-olah mahu menyembunyikan. Boleh Datuk komen sikit? Ini saya fikir satu perkara yang mungkin tak sepatutnya berlaku. Di pusat media itu telah didedahkan segala maklumat. Tapi maklumlah dalam konteks kita sedang mencari clue, mencari di mana pesawat itu, sehingga hari ini hari ke-7 tidak ada satu orang kata maklumat yang boleh kita rujuk terus kepada di mana lokasinya pesawat itu, melainkan anggapan dan juga kajian-kajian yang dibuat oleh pihak yang sedang bertungkus lumus 43 kapal yang canggih dan juga pesawat di udara yang masih mencari di lokasi-lokasi yang disebutkan dalam pusat media. Tapi dalam perkara itulah bila masuk hari yang ke-7 itu, bila tidak ada lagi terjumpanya pesawat itu, maka akan timbul lebih banyak lagi spekulasi di mana apa yang berlaku dan sebagainya, di mana pakar-pakar tertentu akan memberikan pandangan masing-masing. Tapi apa juga spekulasi yang diutarakan, tapi sehingga hari ini masih belum ada terjumpanya yang sedemikian. Dan ini dalam perbandingan dengan media sosial umpamanya, sudah sampai peringkat tidak lagi menghiraukan sentimen sensitiviti keluarga umpamanya, dengan ada yang mengutarakan jenaka dan sebagainya berkaitan dengan perkara ini, sama ada di dalam negara kita ataupun di luar negara. Yang ini pada saya sesuatu yang amat mendukacitakan di saat dan ketika masyarakat bersedih, bersimpati dan juga masih tertunggu-tunggu apakah nasib, dan mendoakan pesawat itu dapat dijumpai dengan selamat. Baik, Datuk. Baik, kita akan berkongsi lebih mendalam selepas ini. Apapun kita akan menyaksikan satu kapsul yang kami sediakan berkenaan dengan sejarah pesawat hilang. Kita saksikan.
Itu dia saudara kapsul bagi sejarah pesawat hilang yang kita paparkan di mana gagal mengesan pesawat MH370 dalam tempoh hanya 7 hari bukanlah sesuatu perkara yang sangat pelik sebenarnya Zarul. Dan ini kerana tidak semua pesawat hilang dijumpai dalam masa singkat. Dan Murni masih lagi bersama dengan kita Datuk Ibrahim Abdul Rahman, Ketua Pengarah Penerangan. Dan Datuk, kita tidak berupaya untuk menyekat media-media sosial ini, namun sebagai pengguna apa yang patut mereka lakukan apabila membaca atau menerima pelbagai tomahan dan cerita tidak benar itu? So dalam aspek ini kita sebenarnya mendidik masyarakat supaya menilai terlebih dahulu sesuatu berita itu sebagai sama ada sahih atau tidak, ataupun apakah nilai-nilai yang cuba dipaparkan. Dan lazimnya saya fikir masyarakat kita sudah cukup matang untuk membuat penilaian tersebut, dan dirasakan mereka harus menapis secara tersendiri apa saja yang dipaparkan. Ada yang mengambil kesempatan untuk berjenaka, tapi itu tinggal jenaka. Tetapi jenaka dalam situasi kesedihan ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Di saat-saat genting. Di saat-saat genting yang begini, dan kita harus mengambil kira perasaan ahli keluarga yang kepada mangsa ini. Jadi walaupun demikian, jadi masyarakat kita minta bekerjasama, sama-sama kita menyatukan harapan kita agar pesawat ini dapat dijumpai dalam keadaan yang selamat. Itu harapan semua. Walau apa juga perbezaan kepercayaan, apa juga kepercayaan politik umpamanya, tapi yang menyatukan kita adalah harapan. Untuk menjumpai pesawat ini dalam keadaan yang baik dan penumpang-penumpangnya dalam keadaan yang selamat. Itu doa pada. Sebab itulah di pihak kerajaan menggalakkan masyarakat untuk mengadakan solat hajat, mendoakan kesejahteraan ini, dan juga agar perkara ini dapat kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Datuk, dan memperlihatkan pada isu yang berlaku rentetan selama tempoh 7 hari ini, walaupun pesawat masih lagi belum ditemui, tapi ada juga pihak yang menyatakan ia sudah ditemui, ada di suatu lokasi, pelbagai lontaran dilontarkan, dan ada juga memperlihatkan cuba untuk mengambil kesempatan. Jadi komen Datuk sendiri bagaimana? So dalam pada ini, barangkali jawatankuasa penyiasat dan juga pihak search ini, mereka tidak boleh mengenepikan apa saja maklumat yang dapat, yang sampai. Setiap maklumat itu akan dikaji, ditapis dan dilihat kesahihannya. Kalau ada sahihnya, maka ada kebenaran, sikit kebenaran, itu pasukan penyelamat ini akan mengambil tindakan untuk menyiasat maklumat-maklumat yang dipaparkan. Jadi ini situasi yang sebegini, kita tidak boleh mengenepikan begitu saja apa saja maklumat yang datang. Orang kata let's not leave any stone unturned, kan. Jadi mungkin di situ adanya clue di mana pesawat ini. Tapi cumanya janganlah kita tahu bahawa maklumat itu salah, kita saja mereka-reka maklumat itu. Ini akan menjejaskan kerja-kerja penyiasat dan oleh pihak yang berwajib. Bila ada maklumat ini, disebabkan ada maklumat itu, maka mereka harus menyiasat. Begitu juga dengan masyarakat luar negara, seperti umpamanya satelit daripada negeri China mengatakan ada terjumpa tiga objek di lautan itu. Jadi pihak penyiasat sini, Maritim APMM pergi ke sana untuk menyiasat, tapi akhirnya tidak ditemui. Jadi akhirnya ada kenyataan mengata tersalah hantar dan sebagainya. Perkara-perkara yang sedemikian di kalangan agensi-agensi, di kalangan pihak berkuasa harus terlebih dahulu mengesahkan sesuatu perkara itu supaya tidak timbul kekeliruan semacam ini. Ini sudah sampai peringkat di mana apa yang harus kita percayai lagi, di mana harusnya kita berpegang. Jadi dalam konteks inilah pihak penyiasat, jawatan penyiasat atau pasukan berkuasa kita akan terus-menerus mencari, meluaskan lagi kawasan dan sebagainya, dan kita mengharapkan, kita mendoakan mereka berjaya dalam usaha ini. Baik Datuk, selain memperoleh maklumat menerusi media seperti TV1 sendiri, jadi mungkin pihak penonton TV1 dapat berhubung sendiri dengan pihak pasukan Datuk sendiri menerusi media penerangan sendiri untuk mendapatkan maklumat, kesahihan sesuatu maklumat itu sendiri. Ya, kalau itu diberi kebenaran, maka akan terlalu banyak maklumat yang barangkali tidak pasti. Malah harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk menilai. Tapi dalam pada itu pun kita cuma mengharapkan masyarakat khususnya begitu mudah untuk mengutarakan apa-apa pandangan dalam media sosial ni agar meneliti terlebih dahulu sebelum untuk memaparkan sesuatu maklumat di dalam media cyber. Fikirkan apakah kesan maklumat yang mereka paparkan itu kepada keseluruhan pasukan pencarian itu dan juga kepada perasaan
mereka yang terlibat dalam insiden ini. Datuk, kita hanya berbaki beberapa minit saja lagi Ya. sebenarnya. Jadi mungkin apa harapan Datuk menerusi masalah yang membabitkan media itu Mungkin sendiri? ada sesuatu yang sebagai Datuk, penutup Datuk sendiri bagaimana? Saya amat mengharapkan pihak media memegang kepada etika kewartawanan mereka untuk hanya melaporkan perkara-perkara yang sahih. Dan di samping itu, agar kita sama-sama memberikan kerjasama kepada pihak pasukan penyelamat, pasukan yang mencari ini, agar jangan kita mengeruhkan keadaan, jangan kita mengelirukan keadaan, dan lebih penting kita membawa masyarakat kita secara bersama untuk memberikan keyakinan kepada pihak berkuasa ini mencari dan juga akhirnya insyaAllah menjumpai di manakah pesawat ini. Ketepikan ideologi politik untuk sama-sama kita menangani masalah. Tetapkan pada satu harapan agar kita dapat menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami pada hari ini dan itu disara penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Penerangan itu Datuk Ibrahim Abdul Rahman berkenaan dengan isu MH370 dan juga peranan yang dimainkan oleh pihak penerangan itu sendiri dalam menyalurkan maklumat kepada rakan-rakan media kita pastinya.